14 kali lipat kentang dan 12 kali lipat daging. Kira jumlah kali lipat itu. Ini muka surat 113. Jadi kalau dia tulis perkataan kira jumlah, siapa boleh beritahu cikgu? Apa yang dia nak suruh kita buat? Kira jumlah. Pandainya. Maksudnya kita kena tambah. Siapa boleh beritahu cikgu berapa tambah berapa semua kali lipat itu? 14 tambah berapa? 12. Ini dia ayat matematik kan? Kemudian kita akan tulis dalam kotak ini bentuk lazim. Macam mana bentuk lazim? 14 tambah 12. Nampak? Tu dia. Senang je ni. Siapa boleh beritahu cikgu? 4 tambah 2 berapa? Guna jari je. Berapa 4 tambah 2? 6. Okey, 1 tambah 1? 2. Okey, berapa jawapannya? Jumlah kali lipat ialah 26. Boleh? Senang kan? Okey, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 6. Jadual bagi bilangan murid kelas 1 tekun. Ni sekolah orang lah ni. Kalau sekolah kita contohnya kelas 1 Firdaus. Konon lah. 1 Firdaus pula. 1 apa tu? 1 Raudah. Ya, 1 Raudah. Alamak. Raudah. Cikgu tulis sini. Okey, nampak? Jadi, dalam kelas 1 Raudah ni ada murid lelaki dan ada murid perempuan. Baik, murid lelaki ada berapa orang? Ni. 16. Murid lelaki ada 16. Cikgu tulis besar di sini. Okey, kemudian murid perempuan ada berapa? 21. Ya, 21. Kemudian ada di sini dia tanya kira jumlah murid. Kira jumlah murid. Siapa tahu kalau perkataan kira jumlah kita kena buat apa? Siapa tahu? Cepat. Kita kena buat apa? Tambah. Jadi ayat matematiknya macam mana? Ayat matematiknya ialah 16 orang murid lelaki kita tambah dengan berapa ni? 21 orang murid perempuan. Barulah kita tahu berapa orang satu kelas ni. Macam ni kan? Okey, kemudian kita tulis bentuk lazim. 16 tambah 16 tambah berapa tu? 21. Nampak cikgu buat? Okey, kemudian berapa jawapannya? Guna jari cepat. 6 tambah 1. Sebut 6. Pandai 37. Tapi 6 tambah 1, 7. 1 tambah 2, 3. Betul. Jadi, semua murid kelas 1 Raudah ada 37 orang. Tu dia. Jumlah murid ialah 37 orang. Faham? Okey, seterusnya kita tengok nombor 7. Nampak nombor 7? Muka surat 114 ni. Okey, jom kita baca sama-sama. Li Chin ada 46 kad gambar. Tahu kad gambar? Adalah macam-macam gambar lah. Gambar apa tu? Awak suka gambar apa? Gambar robot atau gambar Hello Kitty kan? Okey, kemudian dia beri. Siapa dia ni? Li Chin ni. Nama dia Li Chin. Orang Cina Kemudian dia beri 17 kad gambar kepada Jasni. Jasni ni kawan dia. Faham? Berapa kad gambar yang tinggal? Kalau soalan ada perkataan beri. Ingat tak cikgu beritahu hari tu? Beri. Apa maksud beri? Beri tu awak kena faham lah. Ya, pandai. Beri tu maksudnya kita kena tolak. Okay, siapa nak beritahu cikgu ayat matematik dia berapa tolak berapa? Cepat. Ni dalam ni. 46. Semua kad gambar licin dia beri kepada Jasni 17. Tolak 17 sama dengan berapa? Nampak? Jadi di sini bentuk lazimnya tulislah macam ni.
46 tolak 17 sama dengan berapa? Okey, yang ini ingat tak kita dah belajar hari tu? 6 ni sedikit, tak boleh nak tolak dengan 7. Apa 6 kena buat? Dia kena pinjam 1 daripada 4. Jadi 4 tinggal 3. Yang dia pinjam 1 itu sama dengan berapa? 10 kan? Okey, jadi 10 tambah 10 tambah 6 jadi berapa? 16. Ya, pandai. Jadi sekarang 16 nak tolak dengan 7. Baik kan? 16 tolak 7 berapa? Jadi hari tu cikgu dah ajar sebut nombor 7 ni. Kemudian awak tulis. Sebut nombor 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, boleh kira jawapan dia sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu dia jawapan dia 9. Okey, kemudian yang ni senang. 3 tolak 1 boleh guna jari. Berapa? 3 tolak 1? 2. Pandai. Jadi jawapan dia berapa? 29. Maksudnya ialah ada 29 kad gambar yang tinggal. Ni perkataan tinggal tu memanglah kalau kita nak cari jawapan dia kita mesti tolak. Faham? Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 8. Okey, jom kita baca. Ada 75 klip kertas. Tahu tak klip kertas ni? Kan? Okey, yang besi tu. Dayang keluarkan 47 klip kertas itu. Apa maksud ni? Keluarkan ni dalam kotak ni ada 75 tetapi Dayang keluarkan ni. Nampak tak ni? Sebanyak berapa ni? Sebanyak berapa tu? Yang dikeluarkan ni. Cikgu buat anak panah ni berapa ni? 47 dikeluarkan. Okey, jadi soalan dia tanya berapa baki? Siapa boleh beritahu cikgu? Kalau baki kita kena buat apa? Kalau baki kita kena tolak. Maksudnya semua klip kertas dalam kotak ada berapa? 75. Nampak ni cikgu tulis? Okey, kemudian kita kena buat apa? Kena tolak berapa ni? 47. Itu dia ayat matematik dia. Okey. Kemudian kita kena buat apa? Macam biasalah kita kena buat apa? Bentuk lazim. Tu dia. 75 tolak berapa ni? 47. Nampak cikgu buat? Okey, sekarang jom kita kira. Kita ingat semula yang kita dah belajar. Cikgu, 5 tak boleh tolak 7, cikgu. Okey, kita kena buat apa? Kita kena pinjam dari 7 ni. 7 tinggal berapa? Dah tinggal 6. Okey, yang dia beri 1 pinjam tu berapa? 10 kan? Lepas tu 10 tambah 5 jadi berapa sekarang? 15. Okey, sekarang 15 dah boleh tolak 7. Hari tu cikgu ajar macam mana? Sebut 7. Okey, sebut 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pandai. Sekarang jom kita bilang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawapan di sini 8. Okey, yang 6 tolak 4 boleh guna jari. 6 tolak 4 tinggal berapa? 2. Cikgu dapat dulu. Berapa jawapan dia? Baru nak kata. Okey, jawapannya ialah 28. Cikgu buat besarlah sikit ya. Jadi baki. Ni perkataan baki kan. Cikgu Rozana beritahu tadi kalau baki ada perkataan baki tu memang tolak. Baki klip kertas ialah 28. Tu dia.
Okey, sekarang kita akan tengok muka surat 115 dan 116 buku aktiviti jilid 1. Baik, sekarang kita dah nombor berapa ni? Dah nombor 9. Okey, jom kita baca dengan cikgu ya. Melin ada 46 pelekat. Kamu tahu apa itu pelekat? Biasa awak sebut stiker. Awak sebut apa? Stiker. Kan awak suka main stiker tampal-tampal gambar yang cantik comel, yang cantik-cantik tu. Okey, Melin ada 46 pelekat. Nadia ada 17 pelekat lebih daripada Melin. Berapa pelekat Nadia ada? Jadi soalan ni awak kena faham. Mula-mula, tahu tak berapa stiker ataupun pelekat yang Melin ada? Berapa? Melin ada berapa? Ni Melin. Ni Melin. Melin ada berapa? Ni. 46. Ya, pandai. Melin ada 46. Kemudian kawan dia ni Nadia. Kawan dia ni Nadia. Ni Nadia. Okey, Nadia ada 17 pelekat lebih. Ni ada perkataan lebih ni. Okey. Kejap lagi cikgu beritahu. Okey, ni cikgu nak tulis berapa di sini? Nadia ada berapa ni? Pelekat lebih daripada Melin. Cikgu nak tulis berapa di sini? 17. Nampak? Okey, kemudian ayat matematik dia tanya berapa pelekat Nadia ada. Jadi Nadia ada berapa? Macam mana nak buat tu? Maksudnya perkataan lebih di sini kita kena buat operasi apa? Kalau lebih nak cari yang Nadia punya, apa tu cikgu tulis tu? Ya, kita kena tambah. Ayat matematiknya kita kena tambah. Baik, berapa tambah berapa? Pelekat Melin ada 46. Tambah dengan yang kata lebih kan? Pelekat Nadia lebih 17 daripada Melin. Tu dia. Jadi sekarang Jom kita bilang berapa pelekat yang Nadia punya. Macam mana nak buat? 46 tambah 17. Nampak? Okey. Sekarang kita kira sama-sama. Sekarang, mana yang banyak? 7 kan? Maksudnya kena sebut 7 lah cikgu ajar kan? Lepas tu ni 6. Kena buat apa? Kalau tak pandai, guna jari pun tak apa. Ataupun awak buat macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, naikkan jari sebut 7. Naikkan jari sebut 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maksud dia kalau 13, 3 di sini. Nampak? Okey, lepas tu 1 nak kat mana? Di sini. Kan? Okey, jadi 1 tambah 4. Guna jari, 1 tambah 4 berapa? 5. 5 tambah 1 berapa? 6. Nampak? Berapa jawapan dia sekarang? Nadia ada berapa pelekat? 17. Weh. Nadia ada 63. Kan dia kata Nadia lebih 17 daripada yang Melin punya. Jadi pelekat Nadia banyak. Ada 63. Faham? Baik, bagus. Okey. Sekarang kita tengok nombor 10. Tengok soalan nombor 10 pula. Ada 94 buku cerita. Majalah kurang 38 daripada buku cerita. Kira jumlah majalah. Soalan nombor 10 sama dengan nombor 9. Ini buku cerita. Ni atas ni buku cerita yang cikgu tulis ni kan buku cerita. Ada 2 rak di situ. Kemudian di bawah ini pula majalah. Majalah. Okey. Jadi sekarang dia tanya berapa bilangan majalah. Baik, kamu lihat di sini ada satu perkataan KURANG. Apa tu? Kurang. Okey, kalau ada perkataan kurang, bermaksud ialah kena tolak. Jadi kalau kita nak tahu berapa bilangan majalah, bilangan buku cerita yang banyak ni, berapa bilangan buku cerita? 94. Kita kena tolak dengan bilangan yang kata kurang 38 tu. Berapa? 94 tolak 38.
8. Barulah kita tahu nanti berapakah bilangan buku majalah. Okey, tengok sekarang. Jom kita buat sekarang. Jadi, maksudnya bentuk lazimnya ialah buku cerita ada 94. Kita tolak dengan majalah yang kurang 38. Tolaklah 38. Tu dia. Jadi 4 tolak 8. Siapa nak beritahu cikgu? 4 tolak 8 kena buat apa? 4 sikit ni. Kena pinjam dari 9. 9 ni tinggal berapa? 8. 4 ni dia tambah dengan 10 lah kan? Jadi berapa tu? 14. Jadi 14 tolak 8. 14 tolak 8. Sebut 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, sekarang kita tulis jawapannya. Kita akan kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan di sini 14 tolak 8, 6. Okey, yang 8 tolak 3 boleh guna jari. Macam mana 8 tolak 3? Ni 8 tolak 3. Berapa? Berapa tinggal? 5. Jadi 56. Jadi jawapan di sini ialah 56. Ada 56 majalah. Okay, nampak? Ni kan? Ni majalah ni kalau kita bilang ni ada 56 buah. Okey, faham? Okey, cikgu harap kamu faham lah ya. Okey, seterusnya kita tengok nombor 11. Apa soalan nombor 11? Okey, tengok soalan nombor 11. Cikgu buat besar sikit. Okey. Ibu Rani buat 60 kek keju. Dia ada 53 kotak kek sahaja. Berapa kotak lagi dia perlu untuk isi semua kek itu? Kamu faham tak soalan ini? Ibu Rani ni dia dah buat 60 kek keju. Mungkin mak dia ni, Ibu Rani ni, Mama Rani ni dia jual kek. Lepas tu dia dah siap 60 kek. Tetapi dia nak jual kepada pelanggannya, pembelinya, dia cuma ada 53 sahaja kotak. Kamu nampak ni kotak ni? Cukup tak nak letak kek dia tu? Kek dia ada 60. Tetapi kotaknya ada 53. Cukup tak? Cukup tak? Tak cukup. Jadi sekarang kita nak kira berapa lagi kotak yang perlu ada nak letak 60 kek keju. Jadi kalau soalan macam ni kita kena buat tolak. Yang perlu lagi untuk isi semua kek. Jadi kita tulis ni 60. Kan 60 kek tolaklah dengan 53 kotak yang ada. Sekejap lagi kita boleh tahu berapa kotak yang Ibu Rani kena pergi beli lagi untuk isi 60 kek keju mereka. Okay. Sekarang bentuk lazim macam mana? 60 tolak 53. Kita nak tahu ni berapa lagi kotak yang Ibu Rani kena beli. Okey, Sifah, kosong boleh tolak 3? Tak boleh. Dia kena buat apa? Dia kena pinjam dari 6. 6 tinggal berapa? Tinggal 5. Yang diberi pinjam 1 tu berapa? 10. Ingat kan? 10. Jadi 10 tolak 3 guna jari. 10 tolak 3 tinggal berapa? 7 di sini. Okey, kemudian 5 tolak 5? Siapa tahu? Ada 5 tolak 5. Jadi kosong. Pandai. Jadi kosong. Maksud Sifah lah. Jadi 60 tolak 53 ialah 7. Maknanya Ibu Rani perlukan berapa kotak lagi? Berapa lagi kotak yang dia kena pergi beli? 7. Faham? Kan? Kalau kita faham, memang senang. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Kan? Okey, cikgu alihlah sikit ni ke atas. Baik, sekarang kita tengok. Ada 16 telur ayam. Mana telur ayam?
Ni, siapa tahu ni bekas telur kan? Mungkin mama beli dekat kedai. Tetapi dalam bekas telur ni ada 16 telur ayam. Berapa perlu ditambah supaya jadi 30? Apa maksud dia? Maknanya bekas telur ayam ni ada 30. Tetapi yang ada dalam ni 16 sahaja. Jadi dia perlukan berapa lagi telur ayam nak isikan semuanya dalam bekas telur tu? Siapa tahu? Kalau soalan macam ni, berapa perlu ditambah supaya jadi 30, kita kena berapa perlu ni maksudnya kena tolak. Okay, jadi siapa boleh beritahu cikgu? Berapa tolak berapa? Mesti yang banyak, iaitu berapa? 30 tolak berapa ni? 16. 30 tolak 16. Betulkan sikit. Okey, 30 tolak 16. Maksud dia 30 semua sekali tempat yang nak isi telur ni, kita tolaklah dengan 16. Di atasnya ada 16 telur. Kemudian kita akan kira berapa lagi telur yang kita nak untuk penuhkan bekas telur itu. Nampak cikgu buat ni? Senang je ni. Nampak? Sifar tak boleh tolak 6, kena pinjam dari 3. 3 tinggalnya 2. Sifar dah jadi berapa? 10. Baik, guna jari. 10 tolak 6. Tinggal berapa? Guna jari. 10 tolak 6. Tinggal berapa? 4. Pandai. Kemudian guna juga jari. 2 tolak 1 tinggal 1. Jadi 30 tolak 16 ialah 14. Maksudnya 14 telur ayam perlu ditambah lagi supaya dalam bekas ini penuh dengan telur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nampak? Jadi ni ada 14. Cikgu buat macam ni supaya kamu lebih faham. Tu dia. Boleh?